Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat Cina ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Institusi pendidikan dan persekolahan swasta dan kerajaan berperanan sama dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan seperti yang dihasratkan dalam Wawasan Brunei 2035. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima mengadam Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat Cina ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima menghadap Puan Yang Terutama Yu Hong di Istana Nurul Iman. Puan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 4 Februari 2019. Berdasarkan perangkaan tahun 2021, lebih 71,000 pelajar berada di institusi persekolahan dan pengajian kerajaan dengan lebih 34,000 pelajar bersekolah di institusi swasta. Menteri Hal Ehwal Agama berucap demikian pada Majlis Convocation Institut Kemuda kali ke-7. Yang berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman turun menekankan institusi pendidikan dan persekolahan swasta dan kerajaan berperanan sama dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya seperti yang dihasratkan dalam Wawasan Brunei 2035. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Jerudong. Azam kita terhadap dalam mencapai Wawasan 2035 itu, kita bersatu padu dalam 3 perkara, iaitu kesetiaan kepada Sultan dan negara, keyakinan terhadap nilai-nilai Islam, dan keharmonian sosial dan amalan tradisi berbaik-baik. 3 perkara ini telah dimaktubkan serentak seiring dengan wawasan yang dihasratkan itu. Oleh yang demikian, semua institusi pendidikan swasta dan kerajaan tentu sama berperanan untuk menanam dan memupuk kesedaran di kalangan murid dan pelajar generasi demi generasi terhadap ketiga-tiga aspek paksi kenegaraan kita itu. 210 graduan diraikan pada majlis tersebut selepas menamatkan pelbagai program latihan, antaranya 7 graduan dari National Certificate Corporation NCC peringkat 4 dan 6 graduan dari NCC peringkat 3. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat Cina, berikutan dengan meninggalnya Tuan Yang Terutama Jiang Zemin, mantan Presiden Republik Rakyat Cina. Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Baginda menyatakan bahawa mantan Presiden Jiang Zemin adalah rakan akram dan Baginda mempunyai banyak kenangan manis semasa lawatan negara Presiden ke Brunei Darussalam semasa mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC pada tahun 2000 dan perbincangan yang telah diadakan pada mesyuarat di Shanghai pada tahun 2001.
Baginda menghargai usaha yang diberikan dalam mengukuhkan hubungan dua hala dan persafahaman yang dikongsi sama di peringkat serantau dan berbagai hala. Mantan Presiden akan terus dikenang sebagai seorang negarawan oleh rakyat Republik Rakyat China yang telah mendedikasikan dirinya dalam meningkatkan kesejahteraan menyeluruh kepada rakyat China dan memimpin negara China menuju kestabilan ekonomi dan kesejahteraan. Pada mengakhiri perutusan berkenaan, Kerajaan dan Rakyat Negara Brunei Darussalam merakamkan takziah yang mendalam kepada kerajaan dan rakyat Republik Rakyat China, terutama sekali kepada keluarga mendiang mantan Presiden. Kebajikan golongan daif terus diambil peduli dan perhatian oleh pelbagai pihak di negara ini serta tidak kendur-kendur menghulurkan bantuan. Dua buah keluarga yang memerlukan di daerah Tutong kini dapat memiliki tempat tinggal yang lebih baik, selesa dan selamat melalui keprihatinan tersebut. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan Majlis Penyerahan Sijil Kesiapan Rumah dan Plak Projek Bantuan Perumahan Golongan Daif, Fakir dan Miskin bagi dua orang penerima. Majlis diadakan secara serentak di dua buah rumah di daerah Tutong pagi tadi. Penyerahan sijil dan plak kesiapan rumah di Kampung Rambai disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Rumah ini dimiliki oleh Awang Muhammad Khairul Alam Shah bin Abdullah. Sementara itu, penyerahan sijil dan plak kesiapan rumah bagi penerima kedua Dayang Supiah binti Abdul Rahman di Kampung Kramut disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Bagi meningkatkan kepekaan dan menggalakkan sikap mementingkan keselamatan jalan raya kepada para pengguna, Syarikat Minyak Brunei Shell BSP mengadakan Jerayawara Keselamatan Jalan Raya. Jerayawara yang diadakan di Suria Energy Lab itu diadakan sempena memperingati mangsa kemalangan jalan raya sedunia. Jerayawara dirasmikan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi yang juga pengurusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR. Juga dilancarkan 3 poster keselamatan jalan raya. Program mendekati masyarakat ini dihasran dapat meningkatkan kesedaran orang ramai bahawa keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab semua. Pameran disertai oleh MKKJR, Jabatan Bomba dan Penyelaman, Persekutuan Basikal Negara Brunei Darussalam dan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Sempena istiadat perkahwinan diraja yang akan berlangsung pada bulan Januari 2023, Radio Television Brunei mengadakan peraduan mencipta dan menerbitkan lagu perkahwinan diraja. Peraduan dibuka bermula hari ini sehingga 19 Disember 2022. Peraduan dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara ini yang berumur 18 tahun ke atas. Borang dan syarat penyertaan boleh diperoleh di laman sesawang www.rtb.gov.pn. Penyertaan akan ditutup pada hari Isnin 19 Disember 2022 pukul 2 petang. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, email kepada rtbradio.program@gmail.com. 131 pelatih kursus pralaun menerima sijil dalam majlis yang berlangsung di IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah, Kuala Belait. Perinciannya menyusul seketika nanti.
131 pelatih kursus pra-laun bagi klasi deg dan klasi enjin pengambilan tahun 2018 hingga 2021 pagi tadi menerima sijil dalam majlis yang berlangsung di IBTE kampus Jeffrey Bolkiah, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Suhaimi bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengetua IBTE Satelit. Dengan tamatnya kursus tersebut, para pelatih diharap akan berani menghadapi cabaran yang ditempuhi. Ia merupakan langkah besar ke arah mencapai objektif menjadikan negara ini agar berdikari dalam latihan pelaun untuk memenuhi keperluan perkapalan yang menyokong sektor industri minyak dan gas. Kumpulan Dikir Brunei dan Dikir Syarafil Anam Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah, Kampung Tamoy muncul johan bahagian lelaki, manakala bahagian perempuan dimenangi oleh Masjid Kampung Pelambayan dalam pertandingan Dikir Brunei dan Dikir Syarafil Anam bagi pegawai masjid, Jawatankuasa Takmir dan Jemaah Masjid Senegara. Pertandingan diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara berlangsung petang tadi di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serosong. "21 kumpulan menyertai pertandingan tersebut, 11 kumpulan daripadanya adalah kumpulan perempuan. Para pemenang menerima hadiah disampaikan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Melalui pertandingan ini dapat memberikan bimbingan dan pendedahan kepada peserta untuk mempelajari teknik dan kaedah berdikir yang betul agar mampu mempersembahkan dikir Brunei dan dikir Syarafil Anam dengan baik dan sempurna. Bagi meraihkan prestasi cemerlang Kelab Bola Sepak Aksi Bersatu semalam, kumpulan syarikat High Tune mengadakan majlis malam gala. Majlis berlangsung di Tarindak di Seni Bandar Seri Begawan. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 15 anugerah bagi beberapa kategori disampaikan kepada pemain-pemain cemerlang pada malam gala berkenaan. Majlis terlebih dahulu dimulakan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada ahli-ahli aksi bersatu, kumpulan syarikat High Tune dan pihak-pihak berkepentingan. Acara adalah bagi menghargai pencapaian Kelab Bola Sepak Aksi Bersatu, khususnya para pemainnya kerana telah mempamerkan mutu permainan berpasukan yang sangat cemerlang di samping mengeratkan lagi silaturahim sesama pihak-pihak pengurusan kelab, pemain-pemain dan penaja-penaja. Pusat Penyelidikan Lanjutan Care Universiti Brunei Darussalam UBD bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi menilai status pemakanan dan kesihatan kebangsaan ketiga. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan perjanjian kerjasama dengan CARE dan Kementerian Kesihatan. Majlis berlangsung di UBD. Menyaksikan majlis penandatanganan, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, menandatangani bagi pihak Kementerian Kesihatan, Dr. Ang Swee Hui, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, manakala UBD ditandatangani oleh Profesor Madya Dr. Abby Tan Chi Hong yang juga penolong Naib Chancellor Penyelidikan. Matlamat bagi status kajian adalah untuk menilai kesihatan dan amalan pemakanan penduduk negara ini. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian sastra dan majalah menganjurkan projek Pantaran Sastra DBP 2022 Bedah Karya. Projek diadakan pagi tadi secara maya.
Antara yang menyertai Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dua buah karya sastra terdiri dari kumpulan drama Taman Mimpi Karya HMAR dan kumpulan skrip drama Ma'al Hayat karya Panji Lara diusahakan penelitiannya dalam kalangan ahli akademik yang dimuatkan dalam Jurnal Pangsura, Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastra Asia Tenggara sebagai sumbangan sastra terhadap pembinaan dan pengembangan sastra lokal. Di samping itu juga, projek diusahakan bagi memperkenalkan tokoh-tokoh penulis dan karya sastra tempatan serta dimanfaatkan bersama oleh para intelektual, pengkaji, penulis dan peminat sastra. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dengan satu kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 669 kes dilaporkan sembuh dengan satu kes kematian. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Bulan November adalah bulan untuk kesedaran kesihatan lelaki sedunia yang juga dikenali sebagai Movember. Movember diwujudkan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan lelaki, meraihkan peranan positif kaum lelaki dalam kalangan masyarakat serta meningkatkan kesedaran tentang kesejahteraan dan kebajikan kaum lelaki. Namun, tidak ramai yang mengetahui akan kewujudan kempen kesedaran kesihatan lelaki ini. Sejak ia diperkenalkan pada tahun 2020 di negara Brunei Darussalam, kempen tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, bukan sahaja bagi kaum lelaki, bahkan juga kaum perempuan. Laporannya bersama Haji Azizi Ahmad. Berikutan dengan kempen Movember, isu kesihatan kaum lelaki perlu diambil perhatian seiring dengan isu kesihatan kaum wanita. Seperti kaum wanita, lelaki juga tidak terlepas daripada pelbagai isu kesihatan, termasuklah derita kanser. Beberapa individu semasa ditemui berkata, kempen Movember turut memberikan peluang kepada kaum lelaki di negara ini untuk sentiasa meningkatkan kesedaran bukan sahaja dari segi fizikal, malahan juga dari segi kesihatan mental. It's very important. Kadang-kadang ialah macam ketani inda berapa menjaga aspek kesihatan. Jadi bagus je lah diingatkan from time to time. Even outside bulan November ni pun ketani mesti je lah menjaga diri ketani lah. Because men, ketani tah the main role when it comes to working hard for the family, for our wife and kids. So it's very important for Ketani to be healthy. It's because we are the main role model lah. Bulan November juga memberikan alasan bagi kaum lelaki untuk menumbuhkan nisai dan jambang mereka sebagai simbolik bagi menyokong kempen Movember. Namun, di sebalik cerita untuk tidak bercukur selama sebulan, penjagaan agar ianya kekal kemas dan rapi sentiasa diamalkan. Seperti kaum wanita yang memerlukan aksesori dalam pakaian harian mereka. Namun, bagi kaum lelaki, kumis dan jambang dianggap sebagai aksesori. I like to keep it pasalnya it adds character to myself so makes your face shape a bit more prominent lah. I've seen it, people practicing sudah now, taking care of their punya facial hair, beard apa and mustache. Sokongan dan bantuan dari semua pihak turut memainkan peranan dalam menyokong kempen Movember ini demi untuk kesejahteraan kaum lelaki. Walaupun ia berbentuk bukan wang ringgit, memberikan masa dan mendengar luahan serta menjadi pendamping turut memainkan peranan dalam memberikan sokongan.
Semoga November ini akan dapat memberi harapan baru kepada semua lelaki. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Kempen Kementerian Kesihatan mengadakan acara penyampaian hadiah bagi pemenang khusus bagi bulan Oktober bagi cabaran 20 bilion langkah bersama kempen BN on the Move. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Promosi Kesihatan. Para pemenang menerima hadiah disampaikan oleh Dengku Suzi Lawati binti Pengarah Indra Wijaya, Pengarah Dr. Haji Ismail, Pemangku Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan, dan Hafizah binti Muhammad, Ketua Perhubungan Awam dan Komunikasi, Progresif Sendirian Berhad dalam beberapa kategori. BN on the Move merupakan kempen khusus bagi pelan promosi kesihatan untuk memberikan salah satu ciri baru dalam aplikasi Bruhel dalam menggalakkan gaya hidup sihat melalui berjalan kaki. 5,000 tu rupanya aku boleh mencapai 6, 7 sampai 12,000 langkah. Memberi aku semangat untuk sihat lagi badan rasanya. So we bring you strolling. Not every day tapi macam memang dalam seminggu tu ada 3 kali lah. We bring strolling di luar rumah tu and then hiking juga. Sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan pencapaian akademik pelajar-pelajar Sekolah Arab Temburong, sekolah berkenaan pagi tadi mengadakan Majlis Hari Pelajar yang berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Penyampaian hadiah dan sijil kepada para pelajar dan guru yang diraikan disempurnakan oleh Timbalan Penguasa Polis Syamsul Arifin bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pegawai Pemerintah Daerah Polis Temburong. Majlis merupakan sebagai tanda penghargaan kepada guru dan para pelajar. Monsun Timur Laut dijangka bermula pada awal bulan Disember 2022 sehingga bulan Mac 2023. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan Taklimat Cuaca Kebangsaan kali ke-18. Taklimat berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Taklimat disampaikan oleh Awang Muhammad Afindi bin Haji Sabli dan Dayang Nadiatul Afifah binti Haji Muhammad Yasin, Ahli Meteorologi BDMD. Pada 2 bulan pertama monsun Timur Laut yang juga dikenali sebagai musim tengkujuh, lazimnya negara menerima jumlah turunan hujan yang terbanyak dan merekodkan bilangan hari-hari berhujan tertinggi berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Semasa tempoh ini, negara pada lazimnya mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali skala lebat berlaku terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Negara Brunei Darussalam sedang memasuki monsun Timur Laut atau musim tengkujuh yang akan bermula pada awal bulan Disember ini dan ianya dijangka berterusan sehingga bulan Mac 2023. Menurut kenyataan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, negara akan mengalami keadaan cuaca yang tidak menentu yang disertai hujan lebat atau hujan berpetir dan angin kencang yang boleh membahayakan keselamatan nelayan-nelayan dan menjejaskan perusahaan ternakan ikan dalam sangkar. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan menasihatkan kepada para nelayan untuk mengikuti langkah-langkah keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD, iaitu sentiasa mengikuti perkembangan ramalan cuaca harian, memakai jaket keselamatan semasa menaiki bot dan sepanjang menjalankan aktiviti menangkap ikan, memastikan bot dalam keadaan baik sebelum menjalankan aktiviti menangkap ikan, dan memaklumkan rancangan perjalanan dan keberadaan sebelum atau semasa menjalankan aktiviti menangkap ikan. Para pengusaha ternakan ikan dalam sangkar disarankan untuk sentiasa berhati-hati dalam penjagaan sangkar ternakan ikan bagi menghindari berlakunya perkara yang tidak diingini. Sebagai langkah-langkah penjagaan ternakan ikan dalam sangkar adalah disarankan untuk tidak melaksanakan penyimpanan benih ikan di dalam sangkar pada masa ini. Walau bagaimanapun, jika penyimpanan benih ikan tetap diteruskan, para pengusaha hendaklah mengikuti beberapa langkah seperti berikut.
Memindah dan menyimpan benih ikan di dalam kolam atau tangki dengan persekitaran yang terkawal mengikut garis pandu, amalan baik aquaculture atau menempatkannya di posisi tengah-tengah sangkar jauh dari arus air kuat. Memastikan benih ikan adalah bebas dari sebarang penyakit mengikut keputusan ujian makmal Jabatan Perikanan dan memasukkan benih ikan pada kadar yang rendah iaitu 30 ekor. Mengendalikan ikan dengan betul semasa stocking seperti menyelaraskan kemasinan dan suhu air selama 5 ke 10 minit dan perbezaan kemasinan dan suhu air pada kadar 1 ke 2 ppt sahaja. Pukat sangkar hendaklah berada di paras kedalaman 3 meter atau lebih bergantung kepada ke dalam tapak sangkar serta memastikan sauh pukat di posisi yang betul bagi mengelak pukat berlaga antara satu sama lain yang boleh merosakkan struktur sangkar ikan tersebut. Dan memastikan struktur sangkar kuat dan selamat serta ditambat dengan kukuh selaras dengan syarat-syarat lesen ladang terendakan ikan dalam sangkar. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Soleha masih memerlukan semua jenis darah dengan segera memandangkan stok bekalan darah di tahap yang rendah. Bantuan orang ramai sangat diharapkan dalam sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di hospital berkenaan, lebih-lebih lagi di musim percutian yang akan datang ini. Orang ramai boleh datang ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Soleha dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan petang mulai 1.30 hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Pusat Pendermaan Darah juga mengalu-alukan orang ramai untuk menyertai kempen-kempen derma darah yang akan diadakan pada 1 Disember 2022 mulai 10 pagi hingga 2 petang di lantai bawah Pusat Membeli Belah Mid Valley, Jalan Muara Ling, Selam Bigar dan pada 3 Disember 2022 di Dewan Retak Pekan Bangaran Temburong mulai 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, Tabung Darah Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blain juga akan mengadakan kempen derma darah bersempena sambutan ulang tahun ke-50 hospital berkenaan. Orang ramai juga di Pelawar menyertai kempen tersebut yang akan diadakan pada 3 Disember 2022 mulai 9 pagi hingga 11.30 pagi dan mulai pukul 1.30 petang hingga 3.30 petang. Kempen diadakan di lobi utama berhadapan klinik PHY dan klinik fisioterapi Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blain. Ikuti maklumat lanjut mengenainya seperti yang tertera. Kementerian Hal Ehwal Agama memperingatkan kepada semua syarikat penyembelihan daging halal di negara ini agar tidak menjalankan sebarang aktiviti penyembelihan untuk dijual kepada orang awam tanpa sijil penyembelihan sah dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah. Kegagalan mematuhi peruntukan ini akan didakwa untuk diambil tindakan undang-undang. Ini adalah susulan kes syarikat Asule yang terlibat dengan kesalahan di bawah bab 10 Akta Daging Halal Penggal 183 iaitu aktiviti penyembelihan tanpa sijil penyembelihan yang sah. Mahkamah Magistrate telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM1,000 atau sebulan penjara jika gagal membayar denda dalam tempoh yang ditetapkan ke atas pemilik syarikat terbabit pada 21 November lalu. Semasa operasi yang dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah pada 19 Oktober 2021 mendapati aktiviti penyembelihan seekor kerbau oleh seorang pekerja syarikat yang telah digantung sijil penyembelihannya. Berikutan kes ini, bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah bersama-sama agensi penguatkuasaan lain akan sentiasa meningkatkan rondaan dan operasi bagi memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan di negara ini sentiasa dipatuhi. Sebarang aduan serta perkongsian maklumat mengenai pelanggaran undang-undang melibatkan daging halal, hubungi bahagian kawalan makanan halal di talian hotline 7166-222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah.
Separuh jalan di Jambatan Sungai Tutong, Lebuh Raya Tutong Telisai ditutup sementara bermula hari ini. Penutupan adalah bagi melakukan kerja-kerja penurapan aspal di jalan ke jambatan berkenaan. Kerja-kerja tersebut akan berjalan sehingga 7 Disember ini dari pukul 8.30 pagi sehingga 5 petang. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan dan mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan. Bola keranjang Piala Lausanne, 2 perlawanan berlangsung semalam. Pasukan RYS dan SCCG masing-masing raih kemenangan dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan bagi kategori veteran di gelanggang BBA Batu Basuran, Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan bagi saingan kumpulan A antara DSJ dengan RYS. Pada suku pertama, RYS menang dengan kiraan 28-23. Pada suku kedua, RYS terus menguasai perlawanan dengan kiraan 62-41. Meskipun pada suku ketiga, RYS terus unggul sekaligus memenangi perlawanan ini dengan kiraan 118 berbalas 87. Meskipun menang, RYS gagal marah ke separuh akhir. Dalam aksi, saingan kumpulan B pula menyaksikan pertemuan antara SCCG dengan D Barkas. SCCG terus-menerus mempamerkan aksi terbaik mereka untuk menguasai perlawanan dari suku pertama sehingga ke suku terakhir sekaligus memenangi perlawanan ini dengan kiraan 121 berbalas 62. Dan dengan kemenangan ini, SCCG tempat slot separuh akhir dan akan bertemu dengan pasukan konsep komputer.